Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati tuan-tuan pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa qaryah, Fadil Ustaz Ahmad Firdaus bin Osman, Imam 3, seterusnya barisan pegawai masjid, tuan-tuan bila, tuan-tuan siap, barisan jawatan kuasa qaryah Masjid Jami' Sungai Pelong, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmatnya pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita kesihatan, nikmat yang dipinjamkan sementara untuk kita semua. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini semuanya hanyalah pinjaman. Harta kita, harta yang kita miliki, kesihatan yang kita ada, anggota tubuh badan kita, pasangan, anak, bina, cucu, semua itu adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dan semuanya ini perlu dikembalikan juga semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai masanya, sampai ketikanya, kita kena pulang semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita sendiri pun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasangan kita pun, kita ada pasangan juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali itu sama ada meninggal dunia atau bercerai, itu juga kembali kepada Allah taala. Anak-anak kita pun, kita akan berpisah juga dengan anak-anak kita, sama ada kita yang meninggal dunia atau anak kita tinggalkan kita, siapa juga adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, mungkin satu ketika kita meninggal dunia tinggalkan harta, ataupun dah tengah guna aksiden total loss, memang itu semua pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma merasakan nikmatnya sahaja, cuma merasai nikmatnya sahaja yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan untuk diri kita. Tapi kena ingat, jangan kita merasa memiliki keterlaluan. Memanglah geran tanah atas nama kita, geran motor nama kita, geran kereta nama kita, atau semuanya harta milik kita. Tetapi ingat, walaupun itu milik kita, tapi sebenarnya hakikatnya tiada satu pun yang milik kita. Semuanya dah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada tanah pun nanti meninggal dunia akan difaraidkan kepada orang lain. Cucu kita, anak pinak kita, isteri kita dan pasangan kita dan anak-anak kita, semua akan difaraidkan. Duit kita akan difaraidkan. Apa juga harta, semuanya akan difaraidkan. Kita bawa amal ke situ sahaja, bila kita meninggal dunia kelak. Jadi jangan kita memiliki betul, tetapi jangan keterlaluan memiliki. Sebab apa? Bila keterlaluan, bila hilang, kita akan jadi sedih, kita akan jadi murung, kita akan berduka cita kerana kehilangan sesuatu, harta kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Tapi kalau kita merasakan semuanya adalah milik Allah taala, bila kita kehilangannya,
insya-Allah hati kita akan redha insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ini. Sebelum saya meneruskan dengan fiqh munakahat, kita masih lagi dalam kitab Mata'ul Badrain wal Majmu'ul Bahrain. Kitab fiqh, dalam kita dan khusus tajuk yang kita melihat dalam Mata'ul Badrain ialah berkaitan dengan fiqh munakahat, insya-Allah. Jadi sebelum saya teruskan kuliah, sebelum terlupa, ada dua tarikh yang tuan-tuan kena ingat berkaitan dengan masjid ini, iaitu yang pertama ialah 3 September 2022, hari Sabtu malam Ahad selepas solat maghrib, masjid akan mengadakan mesyuarat agung tahunan. Bukan mesyuarat pemilihan, bukan pemilih jawatankuasa, tak, mesyuarat agung tahunan, membentangkan laporan-laporan. Tapi kali ni pelaporan dia daripada akan membentangkan laporan 2019, tahun 2020 dan 2021. Seperti mana yang diarahkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Jadi 3 September 2022 hari Sabtu malam Ahad, tuan-tuan hadirlah kita masjid ini, bermula daripada nazir sampailah ke semua jawatankuasanya akan turun untuk membentangkan laporan-laporan sepanjang 2019. Kenapa gabung 3 tahun? Sebab pandemik. Sepatutnya 2020 ada mesyuarat agung, tapi ditiadakan kerana PKP, pandemik dan sebagainya. Jadi sekarang ni dah zaman endemik dan dibenarkan, makanya jabatan arahkan buat 3 tahun sekali. Maksudnya sekali gabungkan untuk 2019, 2020 dan 2021. Penting tuan-tuan, kena datang. Itu tanggungjawab kita lah sebagai ahli qaryah, sebagai jemaah masjid, hadir untuk kita lihat program melihat sendiri perjalanan program dalam sepanjang 2000 lantikan 2019 hingga 2022 ni, apa program-program yang telah dilaksanakan, bajet berapa duit yang dah dikeluarkan, itu semua tuan-tuan kena tengoklah. Anda ada persoalan boleh tanyalah, insya-Allah. Dan yang kedua, tarikh yang kedua tuan-tuan kena ingat ialah berapa? 9 bulan Ustaz. 9 Oktober Ustaz, yang terbaru. 9 pemilihan. 8 Oktober 2022 hari Ahad, betul lah. Hari Ahad, betul. Cek balik. Hari Sabtu. Hari Sabtu. 8 Oktober 2022 hari Sabtu. Jam 8.30 pagi. Jam 8.30 pagi. Ini baru mesyuarat agung pencalonan dan pemilihan untuk jawatankuasa, untuk pegawai dan jawatankuasa, anggota jawatankuasa karya Masjid Jami' Sungai Pelong. Ini yang sebab tu dalam bulan ni tuan-tuan ada terima, semua rumah dalam Sungai Pelong ini sepatutnya dah terima borang ahli qaryah, pendaftaran ahli qaryah, melalui ketua kawasan masing-masing. Tuan-tuan yang duduk dalam Sungai Pelong, tuan-tuan yang duduk di Everton Hill, tuan-tuan duduk di kuartus Lembaga Pertubuhan Peladang, sepatutnya tuan-tuan telah menerima borang ahli pendaftaran ahli qaryah. Di borang ni yang diisi 18 tahun ke atas, lelaki dan perempuan, IC-nya biru saja, warga negara sahaja. Jadi bila hantar balik kepada ketua kawasan, bila collect, tuan-tuan kena sertakan photostat kad pengenalan, photostat kad pengenalan. Dan juga sekiranya alamatnya berbeza daripada tempat tinggal, tuan-tuan kena sertakanlah dokumen sokongan seperti bil api ke bil air, bil esrod atau dan seumpama dengannya lah. Ada dokumen sokongan. Sekiranya alamat berbeza dengan alamat Sungai Pelong. Tapi kalau alamat memang alamat Sungai Pelong, memang tempat tinggal, tak ada masalah lah. Hanya perlukan sertakan salinan IC sahaja. Jadi itu. Jadi yang calon datang masa mesyuarat pencalonan ialah mereka yang telah mendaftar sebagai ahli qaryah, mendaftar sebagai ahli qaryah, dan pengerusi mesyuarat pada hari tersebut adalah pegawai daripada Jabatan Agama Islam daerah Petaling, bukan di kalangan kita.
bukan nazir tetapi pegawai daripada Pejabat Agama Islam Daerah Petaling yang akan hadir pada tarikh tersebut 8 Oktober 2022 tu hari Sabtu jam 8.30 pagi. Jadi tunaikan tanggungjawab tuan-tuan, pilihlah dan calonkanlah daripada jawatan nazir sampailah ke jawatan sekiranya jawatan kuasanya semua, tuan-tuan kena bertanggungjawab tuan-tuan lah kan. Jawatan kuasa ini tak ada masalah, tapi tuan sebenarnya menyerahkan hak dan kuasa tuan-tuan untuk mencalonkan dan memilih jawatan calon-calon pegawai dan jawatan kuasa yang berkelayakan ya, untuk tuan-tuan pilih dia sebagai untuk memimpin masjid ini untuk memimpin masjid ini. Itu tanggungjawab ahli qaryah. Jadi tuan-tuan kena ambil tanggungjawab sebab kewajipan. Tuan-tuan salah pilih tuan-tuan dah tengoklah hala tuju dia masjid macam mana. Tapi tuan-tuan pilih yang benar, insya-Allah insya-Allah kita insya-Allah masjid kita aman sentosa insya-Allah. Bukan mengugut tak, tapi nak ceritakan saya nak cakap ialah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan untuk datang ke mesyuarat agung pemilih pencalonan dan pemilihan. Itu tanggungjawab tuan-tuan lah. Serahkan semula kepada ahli qaryah untuk memimpin masjid ini. Suara tuan-tuan sangat penting, suara tuan-puan sangat penting. Tapi saya inilah ni syur kan. Sementara boleh bercakap ni kan. Nanti dalam mesyuarat agung saya tak boleh cakap tuan-tuan. Dia diam kan. Syur lah. Tuan-tuan calonlah Bilal lebih sikit. Janganlah calon 2 orang je, kesian Bilal kita kan. Calonlah ibu-ibu kalau bercalon kan memang menjadi insya-Allah kan. Kena calonkan kan. Agak-agak saru-sarat suami sendiri pun tak apa, boleh dicalonkan, tak ada masalah betul. Calonkanlah jawatan Bilal tu dengan jawatan Siak tu. Kesian dua orang ni. Tinggal saya diorang je kan, pusing-pusing. Bukan tak nak. Diorang ni memang nak kena ada, tapi tak minta lebih calon. Lebihkan calon tu supaya dapat lagi kita pilih lagi ramai tuan-tuan. Imam dah ramai alhamdulillah kan. Calon Bilal dan Siak ni minta dibesar minta lagi dicalonkan lebih ramailah. Supaya supaya ramai yang boleh berkhidmat dekat masjid ini insya-Allah Jadi tuan-tuan ingat tanggungjawab tuan-tuan 8 Oktober insya-Allah 8 Oktober 2022 hari Sabtu jam 8.30 pagi tuan-tuan bertanggungjawab untuk memilih calonkan dan pemilihan. Calon ni apa? Calon nazir dan imam adalah calon tuan Nazir, imam, pegawai masjid lah adalah calon. Maksudnya tuan-tuan cuma calon je. Menang ke siapa yang dipilih, pemilihnya oleh jabatan oleh Majlis Agama Islam Selangor. Tapi pemilihan jawatan kuasa yang mana undi tertinggi itulah yang akan menjadi jawatan kuasanya. Itu pun tuan-tuan tertakluk kepada kelulusan Majlis Agama Islam Majlis Agama Islam Selangor. Jadi mereka berhak untuk menerima ataupun menolak apa yang kita calon ataupun yang kita pilih. Sebab dia sampai nama-nama yang ada kat sini semua bawa ke atas akan ditapis dulu ditapis dia tengok latar belakang dia kan. Lapisan tu bukan satu lapisan, banyak lapisan. Lapisan yang tertinggi ialah PDRM Polis Diraja Malaysia. Besar walaupun jawatan Siak je, tapi nama pun kena shortlist juga Jadi itu tanggungjawab mereka lah, bukan hal kita. Tanggungjawab kita cuma calonkan dan pilih yang terbaik di kalangan ahli qaryah kita. InsyaAllah itu semua kuasa tuan-tuan dan puan-puan lah untuk memilih. Baik tuan-tuan, sekian itu saja promosi untuk malam ni. Boleh balik lah InsyaAllah kita akan teruskan tuan-tuan dengan fiqh munakahat secara ringkasnya. Malam ni kita akan menyentuh yang masih lagi dalam bab berkaitan dengan talak. Malam ni kita sentuh mungkin dalam 2 bab lah InsyaAllah. Kita dah selesai talak ketika sakit hendak mati, jatuh talak walaupun sakit hendak mati. Kita masuk dalam qasad talak mengikut makna. Baik. Qasad talak mengikut makna, apa maksud dia ni? Syarat bagi qasad talak ialah suami mengqasadkan lafaz talak itu mengikut maknanya. Baik. Apa itu qasad? Biasa dengar qasad? Qasad biasa tuan-tuan kalau dengar qasad ada dalam rukun solat yang bab berkaitan, yang pertama sekali bab niat. Dalam niat mesti ada qasad, mesti ada ta'arud dan mesti ada ta'yin.
Qasad apa? Tujuan. Tujuan apa? Kita solat apa? Tujuan apa? Aku usolli, sahaja aku solat atau sahaja aku sembahyang. Itu qasad. Dalam niat yang tuan-tuan nak lalu dalam hati tu mesti ada. Sahaja aku sembahyang. Sebab nak menafikan perkara-perkara yang lain. Apa dia? Yang lain daripada solat. Sahaja aku makan, sahaja aku mandi, sahaja aku minum, sahaja aku mandu, sahaja aku yang lain-lain. Tak, dia nak menafikan benda-benda yang lain. Jadi bila qasad usolli tu sahaja aku solat. Solat je, kita tak buat benda lain. Itu qasad. Tujuan. Yang kedua, ta'arud. Apa dia? Dalam soal bab niat ni, ta'arud ialah nak membezakan fardu ataupun sunat. Bab solat nak menentukan dia fardu ataupun solat. Kalau tuan-tuan solat fardu, kena nyatakan fardu. Sahaja aku solat fardu, sahaja aku solat sunat. Dia fardu dan sunat je. Sahaja aku solat sunat, sahaja aku solat fardu. Tuan-tuan kena pilih. Dan ta'yin jenis apa solat tu. Solat waktu apa? Waktu subuh, waktu asar, waktu zuhur, waktu Jumaat, waktu isyak, kan? Kena dinyatakan. Ataupun tuan-tuan solat sunat duha, solat sunat wudu, solat sunat mutlak, apa juga, jadi kena nyatakan. Jadi usolli tu, sahaja aku solat tu wajib, mesti ada dalam niat fardu ataupun sunat, fardu ataupun sunat, ataupun, dan yang ketiga ta'yin apa kata jenis solat itu. Solat zuhur, zuhur asar. Jadi nanti kita nak solat isyak, masa takbir atau ihram Allahu akbar tu dalam hati sahaja aku solat fardu isyak, selesai. Habis yang 2 rakaat fardu kerana Allah Taala itu adalah sunat sahaja. Lepas tu tak lama pun takbiratul ihram ini. Jadi qasad ini ialah yang menyatakan tujuan. Jadi qasad ini ialah berkaitan dengan talak, tujuan. Jadi syarat bagi qasad talak ialah suami mengqasadkan lafaz talak itu mengikut maknanya. Maknanya bila suami lafazkan cerai, memang tujuannya untuk cerai. Itu maksudnya. Bila suami melafazkan lafaz cerai, lafaz talak, memang mengqasadkan, memang tujuannya untuk cerai. Tidak jatuh talak seseorang yang menceritakan talak orang lain. Seperti kata suami, si Polan berkata isteriku tertalak. Jadi tak jatuh talak seseorang yang menceritakan talak orang lain. Contoh, saya lah cerita pasal talak, saya cerita pasal orang, bukan saya yang ceraikan isteri saya, bukan, kan? Tapi saya cerita tentang orang. Jadi bila saya yang sebut cerita pasal orang lain, tak jatuh lafaz yang di mulut saya tak jatuh talak saya kepada isteri saya. Tak jatuh cerai saya dengan isteri saya sebab saya menceritakan tentang perihat orang lain. Banyak ambil contoh orang lain. Jadi masa saya tidak memaksudkan, bila saya sebut tu saya tak memaksudkan saya nak ceraikan isteri, tak. Itu contohlah bila kita cerita pasal orang lain. Jadi mesti bila qasad ni, maksud cerai tu mesti ada maksud. Maksudnya dia faham tentang cerai itu memang tujuannya untuk cerai. Baik, yang seterusnya, jahil makna talak. Jahil apa? Jahil bodoh. Bodoh ataupun tidak faham ataupun tidak tahu. Tidak jatuh talak. Tidak jatuh talak yang diucapkan oleh seseorang yang jahil makna lafaz talak, walaupun diniatkan maknanya sekalipun. Kerana jahil makna itu tidak sah qasadnya, kan? Mana orang yang bodoh, orang yang bukan dia tidak tahu langsung, yang bodoh yang tak tahu langsung tidak jatuh talak apabila melafazkan talak. Bodoh yang macam mana tuan-tuan? Bodoh dia memang total dia tak tahu. Dia tak tahu yang cerai itu boleh memisahkan suami dan isteri. Dia tak tahu yang talak itu bercerai, dia tak tahu. Dia tahu nikah dah, tapi tak tahu yang perkataan cerai ataupun talak itu memisahkan suami dan isteri. Sebab apa? Kerana kejahilan, kerana kebodohan. Mungkin ilmunya tak sampai. Mungkin dia duduk di tengah hutan barangkali, tak sampai ilmu tu, kan? Kahwin dah, tapi tak tahu tentang hal yang berkaitan dengan cerai. Maksud cerai pun dia tak tahu, maksud talak pun dia tak tahu. Tak sampai pengetahuan tu kepada dia, kan? Hari ni macamlah mustahil.
Ada macam mustahil lah, sebab kebanyakan kita faham. Orang yang berkahwin biasanya faham tentang cerai ataupun talak, kebiasaan. Tetapi ada juga yang luar biasa, dia memang tak tahu langsung, dia memang bodoh, memang dia jahil, tak tahu apa-apa tentang cerai ataupun talak. Mana bila dia lafazkan dalam keadaan dia tidak tahu, makanya tidak jatuh talak. Lain kalau orang yang lafaz tu dia terbuat, dia gurau-gurau buat, lafazkan cerai kepada isteri. Itu dia tahu tapi tak sengaja. Itu lain, cerita lain, jatuh talak. Tapi dalam hal yang disebutkan dalam ni, berkaitan ni ialah jahil, memang dia bodoh total, dia memang tak tahu menahu. Seterusnya, terlancar lidah kalimah talak. Terlancar lidah ni macam mana Tidak jatuh talak daripada seseorang yang terlancar lidah ataupun tersasul. Tersasul cakap berhubung dengan talak kerana tidak berniat atau qasad. Ini tersasul bukan gurau Dia tersasul. Tersasul berbeza. Kalau bergurau berbeza. Tersasul berbeza. Bila tersasul tidak menjatuhkan talak ataupun cerai kerana dia tiada pun memaksudkan cerai itu, tak ada tujuan nak cerai, dia tak ada tujuan cerai. Kalau gurau lain, gurau walaupun tak ada niat. Kalau bergurau tak ada niat, tak ada mengqasadkan nak cerai, tapi bila sebut jatuh niat, jatuh talaknya. Tapi dalam hal ini ialah tersasul. Tersasul, maksudnya tuan-tuan fahamlah, dia tersasul maknanya tak ada niat talak ataupun cerai, makanya tidak berlaku perceraian. Ada qarinah tidak bermaksud talak. Tidak dibenarkan pada zahir dakwaan suami mengenai barang yang menegahkan talak, kecuali ada qarinah yang menegah daripada maksud talak. Berat ni, dia punya ayat. Tuan-tuan kena baca berkali-kali. Tapi kita tengok dia punya contoh. Contoh, kata suami kepada isterinya yang bernama Talik. Isterinya bernama Talik. Isterinya bernama Talik. Wahai Talik. Wahai Talik, hai Talik, nama isteri Talik. Tapi tanpa dikasadkan talak. Perkataannya itu tidak menjatuhkan talak isterinya. Jika dikasadkan talak, jatuhlah talak. Kalau dipanggil nama isteri Talik ataupun talak, kebetulan bukan nama Fatimah ke, bukan nama Aminah ke, tapi nama isterinya Talik, diberi namanya Talik ataupun talak. Jadi suaminya panggil, hai Talik, hai talak, kan? Wahai sayangku bernama Talik, contoh. Makanya tidak jatuh talak walaupun namanya macam tu. Sebab apa? Yang dipanggil itu, yang disebut tu adalah nama, bukan nak memaksudkan cerai. Tetapi kalau dimaksudkan cerai, walaupun panggil nama, tapi niatnya nak cerai atau mengqasadkan cerai, maka jatuhlah talaknya ataupun jatuhlah cerainya. Boleh faham insya-Allah. Saya cuba simpulkan supaya kita dapat lebih faham. Isteri bernama Talik. Suami berkata kepada isterinya yang bernama Talak atau Talik ataupun Tail, wahai Talik. Dan didakwanya dia bertujuan menyerunya, tetapi tertukar huruf. Hendaklah dibenarkan dakwaannya, tidak jatuh talak kerana nyata tandanya. Mana dia panggil isterinya macam tadilah, panggil talak, Talik. Maknanya tidak dikasadkan kepada tujuan untuk cerai, maka tidak jatuh cerai. Tetapi jika tidak benar apa yang didakwanya, demikian jatuhlah talak. Tapi kalau dia kata tak jatuh, saya bukan nak niatkan cerai, tapi dalam hatinya betul cerai, maka jatuhlah talak ataupun cerainya. Ada panggil isteri talak, ada. Sebab itu hukum fiqh ini dia melangkaui batasan masa dan waktu. Masa macam ni tuan-tuan, ulama dah fikir lama dah, sama ada zaman ulama yang susun ni memang dah berlaku, ataupun dia fikir ulama fikir mungkin akan berlaku, mungkin akan berlaku, mungkin masa tu dah berlaku, ataupun mungkin akan berlaku. Ulama dah fikir hal berkaitan dengan hukum ni, ulama dah fikir lama dah. Dia dah melangkaui hukum fiqh ni, melangkaui masa dan waktu. Contoh tuan-tuan, contoh lafaz kinayah. Lafaz kinayah
lafaz yang memerlukan kepada niat suami, kan? Kamu baliklah ke rumah kamu, kan? Saya tak saya tak nak tengok muka kamu lagi. Itu lafaz kinayah, kan? Termasuk juga hukum yang letak ulama letak hukum dalam lafaz kinayah ialah bila menghantar WhatsApp kepada isteri. Hantar WhatsApp, hantar SMS, hantar surat, itu adalah lafaz kinayah. Ulama dah lafaz kinayah, maknanya memerlukan kepada niat suami. Kalau niat suami itu memang nak cerai, talak, barulah jatuh cerai. Tapi bila tetapi bila tidak diniatkan cerai, walaupun jelas terang-terang dalam surat ataupun teks itu menyatakan nama isteri, kan, memang nak ceraikan dia dengan talak satu, walaupun terang-terang ditulis, tetapi dia tetap jatuh kepada lafaz kinayah yang memerlukan niat. Ingat, lafaz cerai di mulut itu soreh, aku ceraikan kamu dengan talak satu, itu soreh. Tapi bila lafaznya ni melalui tulisan, itu adalah kinayah, memerlukan niat suami tadi. Itu yang saya sebut, ulama menyusun fiqh ini melangkaui masa dan batasan waktu. Dia dah fikir jauh, tuan-tuan. Kita tak terfikir, kita mungkin tak terfikir, tapi ulama dah fikir lama dah, walaupun mungkin tak ada teknologinya pada ketika itu. Gurauan, main-main, sangkaan tetapi ternyata isteri. Jika suami mengucapkan ucapan talak kepada isterinya secara gurau-gurau dengan isteri, lafaz cerai dengan isteri secara gurauan, dengan bahawa dikasutkan lafaz sahaja tanpa dikasutkan maknanya dia tak ada hanya kat mulut je, tapi tak ada dalam hatinya, atau kerana bermain-main dengan bahawa tiada kasut sesuatu, kerana saja-saja main, gurau-gurau. Hari ni kan orang suka bergurau, nak konten dalam media sosial, nak konten dalam TikTok, nak konten dalam YouTube dan sebagainya, dalam FB dan sebagainya, nak konten, maknanya bergurau-gurau. Dan bila bergurau ni bercerita bab cerai dengan isteri, dengan bahawa tiada kuasa sesuatu, atau menyangkakan isterinya itu perempuan asing kerana di dalam gelap atau di belakang dinding. Dia ingat orang dia ingat orang yang dalam sebalik tabir itu, ingatkan aku ceraikan kamu dengan talak satu, ingatkan orang lain rupanya isteri dia, ataupun di sebalik dinding, jatuhlah talak kerana fasad talak, dan dia menjatuhkan talak pada tempatnya, iaitu isterinya. Bergurau-gurau, bermain-main, atau salah sangka, kan, ingat orang lain rupanya isteri dia, ataupun dia ingat ayah dia ingat orang di sebelah sana tu, di sebalik dinding tu orang lain rupanya isteri dia, kan, dan lafaz talak ni, maka jatuhlah talak. Ini orang bergurau-gurau kadang lupa dia ataupun dia terlajak kata, Tadi kita sebut tadi tersasul, tapi ini bergurau-gurau, bergurau hal berkaitan dengan talak ataupun cerai, maka jatuhlah talak. Berhati-hatilah tentang gurauan isteri, suami dan isteri, hati-hati tentang gurauan. Sebab bergurau, bila bab talak, jatuh talaknya ataupun jatuh cerainya. Baik tuan-tuan, kajian kes yang ketujuh. Ada lagi 4 minit. InsyaAllah ni simple saja. Malam ni dia bukanlah kajian kes, cuma satu sketsa dari satu kartun ni lah, Saya ambil daripada grup permasalahan kes mahkamah syariah. Saya kredit lah untuk grup ni, Okey. Nampak? Saya dah tak tahan lagi dengan sikap abang. Saya dah tawar hati nak teruskan perkahwinan kita. Jadi suami dia cakap, apa yang dia cakap ni abang? Apa salah abang? Mana suami isteri dia nak minta cerai dengan suami, Abang terlalu pentingkan kawan-kawan berbanding saya dan anak-anak. Itu dakwan isteri. Tapi abang tak pernah mengabaikan tanggungjawab abang pada Ina dan anak. Suami dia berkata apa? Maknanya suami dia masih setiap menjalankan tanggungjawab, bersediakan makan minum, tempat tinggal dan pakaian untuk anak-anak, jaga kebajikan isteri dan anak-anak. Maknanya dari segi kebajikan, tanggungjawabnya sentiasa berjalan.
Tapi suami isteri dia dakwa, suami dia abaikan ataupun pentingkan kawan-kawan. Maknanya suaminya selalu keluar agaknya, keluar mancing ke, keluar pergi ride ke, mana-mana kan. Okey, baik. Sudahlah abang, saya dah tawar hati sangat-sangat. Saya nak abang lepaskan saya. Kalau tak, saya balik rumah mak saya. Kan? Dia tak nak lah. Mana dia tawar hati ni memang betul nekat ni. Dia tak nak lagi. Walaupun suami dia dah kata dah, abang tanggungjawab jalan, tak ada masalah. Tapi isteri tetap desak untuk bercerai. Semudah begitu Ina minta abang ceraikan, kita muhasabah diri dulu. Mana suami ni jenis matang lah ni, sabar. Cuba kita muhasabah diri kita. Kot ada salah silap kan. Mungkin kalau saya yang silap, saya minta maaf. Kalau awak yang silap, sama-sama kita maafkan. Mungkin macam tu. Suami minta macam tu kan. Okey, baik. Sudahlah bang, Ina nak balik rumah mak malam ni. Dia tetap nak nekat dan malah nak keluar daripada rumah suami dia. Selepas 2 minggu Ina keluar rumah kelamin. Selepas 2 minggu Ina keluar dari rumah kelamin, maknanya dah keluar lepas 2 minggu daripada dia keluar rumah suami dia. Ina bercakap pada mak dia, saya dah failkan cerai dan sekarang baru dilantikkan jawatankuasa pendamai. Sebab apa berlaku jawatankuasa pendamai? Kerana suami tidak bersetuju dengan permohonan bercerai daripada isteri. Isteri pohon cerai pada mahkamah kan, pada hakim. Hakim tanya pada suami, setuju tak nak bercerai? Suami kata tak setuju. Bila tak setuju, hakim akan arahkan pasangan ini terus ke jawatankuasa pendamai. Kalau di Selangor ini jawatankuasa pendamai adalah di peringkat Jabat Agama Islam daerah. Maknanya ada satu perintah mahkamah, surat akan keluar daripada mahkamah, arahkan Jabat Agama Islam daerah tu untuk laksanakan jawatankuasa pendamai, untuk cari jalan pendamaian lah untuk pasangan suami isteri. Jadi mak dia kata apa? Suami kamu Ali tu tak lafazkan lagi talak ke? Mak dia tanya kan, suami kamu tak lafazkan talak apa? Lafazkan cerai lagi ke? Baik. Dia tak nak ceraikan saya, dia mohon diberi peluang katanya. Baik. Mak dia cakap apa? Biar mak telefon dia, suruh dia lafaz sekarang. Mak dia pula nak minta menantu dia lafazkan cerai kepada anak dia. Hei Ali, ni mak dia telefon menantu dia. Kenapa kamu tak nak ceraikan Ina? Kamu nak buat dia menderita lagi ke? Ni bukan kami, kamu lafazkan cerai sekarang. Sebenarnya mak mertua dia desak Ali ni, menantu dia ni, supaya ceraikan anak dia, anak perempuan dia. Kalau kamu tu anak jantan sangat, mak cabar kamu lafaz cerai sekarang. Dia cabar menantu dia untuk lafazkan cerai. Mak jangan cabar saya lafaz talak di luar mahkamah, nanti saya dikenakan penalti. Ina senanglah lepas, tapi saya yang teruk kena bayar denda. Betul lah. Mak cabar-cabar saya, mak jangan paksa. Sebab bila suami lafazkan cerai di luar daripada mahkamah, suami akan dikenakan denda. Suami dia yang kena, isteri tak kena. Sebab lafaz tu daripada suami kan? Suami yang kena penalti, kena denda. Jadi nak kena ni lah, satu kesalahan bila lafazkan cerai di luar mahkamah. Jadi suami je yang kena denda, isteri tak kena. Baik. Beri saya peluang untuk selamat ke rumah tangga. Jika cerai sampai ke peringkat hakam, saya redha. Saya pakai hakam ni macam mana? Dah lepas jawatankuasa pendamai, cari jalan pendamaian suami dan isteri kan? Tak jumpa jalan pendamaian, tetap isteri nak cerai, suami tak nak cerai, tak ada jalan damai. Sebab jalan damai ni sama ada isteri tak nak lagi tuntut cerai, nak berdamai, ataupun suami bersetuju untuk menceraikan. Itu selesai masalah. Tapi tiada jalan perdamaian ni, maksudnya isteri tetap dengan tuntutan untuk bercerai, suami tetap pertahankan tak nak cerai. Jadi di peringkat jawatankuasa pendamai tak selesai, bawa balik semula ke mahkamah. Mahkamah akan perintahkan untuk lantikan hakam. Hakam ni apa? Hakam ni suami akan diwakili, isteri akan diwakili, suami akan diwakili oleh ahli keluarga, isteri juga akan diwakili oleh ahli keluarga dia. Bertemu dan masih lagi cari jalan cari punca jalan pendamaian kan. Tapi kuasa hakam ni lebih sikit.
dia boleh mewakili suami. Kalau dia suami, kalau mewakili suami, hakam ni boleh mewakili suami untuk ceraikan bagi pihak suami ni. Wakil tadi tu, wakil keluarga tadi, dia ada kuasa lebih sikit, dia boleh lafazkan cerai bagi pihak suami tadi untuk ceraikan isteri. Jadi ada kuasa lebih sikit dengan perintah mahkamah lah. Baik. Tapi tolong jangan cabar saya lafaz cerai hanya semata-mata nak cepatkan kes, sebab saya yang tanggung akibat. Ni suami yang matang kan. Dia kata sabar dulu, saya tak nak lepaskan dia keluar daripada mahkamah. Kalau saya lepaskan keluar daripada mahkamah, saya yang tanggung akibatnya. Saya kena tanggung risikonya. Okey, habislah cerita tu. Seksyen 125 Nama Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Itu tadilah kes tadi Jadi ingatnya para pembaca sekalian, lafaz talak di luar mahkamah akan dikenakan penalti sekalipun anda dicabar. Walaupun tuan-tuan dicabar oleh siapalah, mak mertua ke isteri ke, walaupun dicabar, jangan sahut cabaran tersebut. Hal berkaitan dengan cerai. Kalau dicabar suruh lumba lari, sila sahut. Kalau cabar untuk makan sama-sama, sila sahut. Tapi kalau dicabar untuk ceraikan pasangan, jangan sambut. Jangan sambut, sebab risikonya adalah pada suami. Seksyen 125 Perceraian di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah. Jika seseorang lelaki menceraikan isterinya dengan lafaz talak dengan apa-apa bentuk di luar mahkamah dan tanpa kebenaran mahkamah, itu maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak lebih RM1,000. Okeylah, tak lebih 1,000, tuan-tuan 1,000 je lagi kan. Okey, tu tak lebih RM1,000. Tapi dia kata atau penjara, ada penjara tuan-tuan tidak melebihi 6 bulan. Kelebat penjara dia lebih lemah sikit tuan-tuan, sebab penjara sehari pun dah buruk dah, nama dah blacklist atau kedua-duanya denda dan penjara itu. Denda memanglah tak lebih 1,000 kan. Kalau maksimumnya 1,000 sampai 1,000 je. Tapi ada yang penjara dah, tak lebih daripada 6 bulan. Mana kalau penjara sehari pun dah nama pun dah tak berapa cantik tuan-tuan dalam rekod. Apatah lagi sampai sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Boleh, maknanya cerai di luar mahkamah, denda tak lebih 1,000 atau penjara, ataupun dua-dua sekali. Tu hakim mahkamah boleh kenakan pada seseorang suami lah. Jadi kena ingat sungguh-sungguh, penalti tu adalah pada suami saja. Isteri dah lepas ada, dia yang dah selesai, dia lepas, dia dah selesai, itu muedah je. Kita yang merana. Ada lagi satu tuan-tuan, ada satu kes, bukan satu kes dalam ni, kes ni ada lagi satu selain daripada suami, mak mentua yang desak pun boleh dikena tindakan. Okey, apa tindakan dia? Okey, enakmen jenayah syariah Selangor. Enakmen jenayah syariah Selangor. Seksyen 34, mana-mana orang yang menghasut, memaksa atau memujuk mana-mana suami atau isteri supaya bercerai atau mengabaikan kewajipan atau tanggungjawabnya kepada isteri atau suami atau keluarganya adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Jadi mak, dalam kes yang tadi ni, mak mertua yang hasut suruh cerai ni juga boleh didakwa di bawah enakmen jenayah syariah negeri Selangor. Bukan mak mertua je lah, kalau bapak mertua yang desak atau mana-mana orang ketiga ke yang desak suami ini untuk bercerai ataupun desak isteri ini supaya tuntut cerai, desak. Ialah kekasih lama dia agaknya kan, barangkali desak perempuan ni suruh cerai, minta cerai daripada suami, desak. Maknanya orang yang ketiga ni tadi juga boleh didakwa di bawah Seksyen 34 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Dendanya tidak lebih RM3,000, tidak lebih RM5,000 atau penjara tidak lebih daripada 3 tahun. Tak lebih daripada 3 tahun atau kedua-duanya. Maksimum RM5,000, maksimum 3 tahun penjara ataupun dua-dua sekali. Maknanya ada risiko. Jadi hati-hatilah. Ni pengetahuan. Sebab apa? Sebab ramai di luar sana tak tahu.
Orang yang ketiga juga boleh didakwa, boleh didakwa kerana mendesak pasangan ni untuk bercerai, mendesak suaminya atau mendesak isterinya untuk bercerai. Bila ada orang ketiga juga boleh didakwa. Wallahu a'lam. Nak tanya? Oh, dah masuk waktu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatik kama nawwatal arda binur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.